Okey, berjumpa kembali anak-anak semua cuti panjang hari tu. Okey, so hari ni kita dah belajar before this we have already studied about factor, common factor, highest common factor and the prime factor. Betul tak? Faktor sepunya terbesar FSTB dan juga faktor perdana. Okey, dah habis semua tu. Hari ni kita akan masuk ke subtopik terakhir untuk topik 2 iaitu gandaan. Okey, gandaan or in English we call it multiples. Okey. Gandaan tu apa? Gandaan adalah sifir, senang je. Okey, gandaan adalah sifir. Contoh soalan suruh kamu nyatakan. Okey, nyatakan gandaan bagi nombor 6. Okey, nyatakan gandaan bagi nombor 6. Kamu just tulis sifir 6. 6, 12, 18, 24 sampai berapa kita tak tahu. Tuliskan beberapa, kemudian kita tak boleh habiskan sampai habis kan. Kita pun tak tahu sampai berapa yang soalan nak. Jadi kamu just letak 3 titik di belakang menunjukkan ada lagi sambungan nombor sifir 6. Okey, gandaan bagi 6 lagi. Ada lagi Okey, if they ask for state the multiples of 6. Okay, you simply state the multiplications of number 6. Okay, 6, 12, 18 and so on. And the so on itu yang kamu letak sebagai 3 titik di belakang. Okay, jika soalan minta nyatakan, contoh dia nak hanya 3 sahaja. Nyatakan 3 gandaan pertama. State the first 3 multiples of number 7. Katakan dia nak untuk nombor 7. Dan kamu pun tulis 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Banyak lagi kan nombor. Kamu tulis sampai habis. Apa soalan minta tadi? Nyatakan 3 sahaja. Dia nak 3 sahaja jawapan untuk gandaan 7. Okay, question only ask for 3. First 3 multiples of 7. So, you just write 7, 14 and 21. Finish, that's all. Senang sahaja, itu adalah gandaan. Bagaimana kamu nak bezakan gandaan dan faktor? Ramai pelajar akan buat salah. Nyatakan gandaan bagi 6. Okey? Dia akan buat tulang ikan pula. Sebab apa? Cikgu kan bagi tahu faktor tu kena buat tulang ikan. Itu faktor. Kan? Faktor. Macam mana kamu nak ingat kalau faktor kena buat tulang ikan? Bila ada saja perkataan faktor, when you see the word factor, ini nampak macam tulang ikan tak? Nampak kan? Sikit-sikit lah. Tutup mata macam tulang ikan sikit. And then, look at the word factor. Okay? Lihat pada huruf faktor. Ini huruf apa ni? Huruf F. Ada tak lebih kurang macam huruf F yang ni? Lebih kurang lah kan? Lebih kurang kita nak ingat ni, ada tak nampak macam huruf F? Ada kan? So, F untuk faktor mesti kena ada tulang ikan yang berbentuk juga seperti F. So, kalau soalan minta faktor, kamu buat tulang ikan. Automatic. Okey? Kalau kamu nak buat begini, macam dulu cikgu ajar pun boleh. Contoh soalan 18 kan? Dia minta nyatakan faktor bagi 18. Okey, state the factor of 18. Kamu just tulis 1 kali berapa 18, 2 kali berapa 9. Kamu nak tulis dalam tulang ikan pun boleh. 1 kali 18, 2 kali 9 dan seterusnya. Begini pun boleh, begini pun boleh. Okey, 2 ni lebih kurang dia tajam-tajam nampak macam F kan? So ini adalah bagi faktor. Okey, lupakan perkara ni, kita kembali kepada gandaan. Jangan lupalah. Kamu ingat benda tu lah. Sekarang kita masuk gandaan. Macam mana pula nak ingat cikgu? Gandaan macam mana nak ingat? Okey, gandaan kamu tengok perkataan G. G kita panjang kan? G kita panjang kan? Gandaan. Aduh, panjangnya huruf ni. Samalah kalau gandaan mesti jawapannya panjang melirik sama seperti huruf keyword yang diberi di sini. Gandaan kata kuncinya tengok kamu tulis panjang begini kan? Jadi jawapannya pun mesti memanjang kot sini. Kalau faktor jawapannya mesti ditulis dalam bentuk tulang ikan. Tengok dia turun ke bawah nampak macam huruf F kan? So, nanti last kali baru kamu kumpul jawapan yang kamu dapat. 1, 2, berapa, kamu U-turn. Okey, kamu tulis. Jawapan last tu kamu fikirkan dan tulis. Macam mana nak bezakan gandaan dan faktor? Cikgu dah bagi kata kunci di sini. Itu sahaja untuk gandaan. Kita pergi kepada gandaan sepunya. Or in English, we call it as common multiples. Cikgu bagi huruf
Cikgu bagi short form sahaja Gandaan sepunya. Ingat yang berbahasa Melayu, gandaan sepunya cikgu sentiasa akan guna GS selepas ini. For those who are using in English, please remember common multiples I will call as CM. CM is common multiples. Okey, contoh soalan. Soalan nak sebelum tu apa tu gandaan sepunya? Tak ajar pun terus cikgu nak tulis soalan pula. Okey, jangan marah. Cikgu tunjukkan contoh sedikit. Apakah itu gandaan sepunya or common multiple? Okey, contoh gandaan sepunya bagi, katakan sepunya cikgu dah bagi tahu waktu dalam faktor pun kita ada perkataan sepunya kan. Waktu dalam faktor kita ada perkataan sepunya. Okey, the word common means same. Okey, sentiasa ingat sama. Common ataupun sepunya ini adalah maksudnya sama. Jangan lupa perkataan ini. Okey, sama. Selalunya kalau dia nak sama, mesti dia ada beberapa nombor dia bagi. Nyatakan gandaan sepunya bagi 5 dan 10. Ini simbol dan yang cikgu tulis kan. Cikgu harap kamu fahamlah. Tak ada koma 5 dan 10. So gandaan. Okey. Common multiples. Multiples means multiples mesti kamu kena tulis dalam bentuk memanjang kat sini kan. Gandaan tulis memanjang kat sini. Okey, horizontally. So kamu tulislah. Ada 2 nombor di sini. Kamu buat 2 kali. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan and so on, right? Letak 3 titik di belakang. Lepas tu kita ada 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Letih dah cikgu. So on lah. Okey, enough. So, kita nak yang sama. Ada jawapan pertama di atas, ada jawapan barisan kedua di sini untuk 10. So, we will choose the common number. Okay, up and down. Okay, apa yang sama di row pertama dan row kedua. Kita pilih. Kita ada 10 di sini, pilihlah. Kita ada 20, kita ada 30, kita ada 40 dan seterusnya. Ada banyak lagi kan? Baru cikgu perasan mana 45 kat sini. Alah, termakan. Sorry. Okey, so kita ada 50 dan seterusnya. Ada banyak lagi gandaan sepunya. Jadi, selalunya dalam soalan, kalau dia nak minta gandaan sepunya, dia takkan tanya secara general. Nyatakan gandaan sepunya bagi 5 dan 10. Dia takkan bagi tahu general seperti itu, secara umum. Okey, normally when question is asked, okay, they will not ask you a general question like state the common multiples of 5 and 10. Okay, until when you will go on like this, you wouldn't know how many numbers, berapa jawapan yang soalan minta. Jadi selalunya contoh soalan yang dia akan minta adalah senaraikan 5 gandaan sepunya pertama. Okay, so how many answers you need here? 5. Okay, list the first 5 common multiples of 2, 3 and 4. Ada nombor di sini. And soalan minta hanya 5 jawapan. Ingat jangan confuse between nombor di hadapan dan nombor di belakang. Dia nak 5 jawapan. Okay, the question asks for 5 answers of the common multiples. Okay, gandaan sepunya yang pertama. Okay, list the first 5 common multiples of 2, 3 and 4. Seperti cikgu yang dah ajar tadi tu, kamu buat soalan minta 2, 3 dan 4. Jadi kamu buatlah. Gandaan adalah multiples is multiplication. It's very simple. In English, it's so simple for you to understand. Multiples is multiplication, right? So just do the multiplication. Dalam bahasa Melayu, cara cikgu nak ingat, cara kamu nak ingat tadi, cikgu beritahu gandaan tulisannya memanjang secara horizontal. Jadi kamu just tulis jawapan pun memanjang secara horizontal, tak ada jalan kerja. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2, berapa lagi? 26, 28, 30. Berapa lagi? Tak tahulah nak buat sampai mana. Tak apa, kamu simpan dulu. Jangan letak titik 3 lagi. Simpan. Kenapa? Kadang-kadang kamu tak akan cukup. Bila kamu buat yang bawah tu, tiba-tiba kamu tak nampak yang sepunya lagi. Cikgu tak nampak lagi sepunya. Kalau kamu tak nampak lagi yang sepunya, yang sama dalam ketiga-tiga row. Kalau soalan minta macam tadi, cikgu bagi contoh soalan hanya ada 2 soalan kan, 5 dan 10. Just di antara 2 ini kamu cari jawapan yang sama dan kamu nyatakan jawapan-jawapan. Okay, gandaan sepunya adalah common multiples are 10, 20, 30, 40 dan seterusnya.
Okey, jawapan pun ada banyak lagi. Jadi kamu letak 3 titik di belakang. Okey, ini bagi soalan tadi. Ada 2 sahaja soalan, kamu pilih yang sama di dalam 2 sahaja barisan itu. Sekarang ada 3 soalan, 2, 3 dan 4 nombor yang diberi. Jadi kamu kena cari yang sama, yang sepunya dalam ketiga-tiga row ini. You have to find the common numbers, the same numbers in all the 3 rows. Okay, how do you do it? Come, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30 dan seterusnya. Ada lagi yang jangan letak titik dulu, tunggu, kita akan tengok nanti. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan seterusnya. Ada lagi. Okey, tak apa, kita tunggu dulu Mungkin kita perlu sambung, mungkin tidak. Kita cek dulu. Kita cek manakah gandaan sepunya yang pertama. Apa nombor? Oh, cikgu ada 6, ada 6. Bagus, cantik. Terus bulat ke? Tidak. Just checking in 2 rows is not sufficient. Okey, kamu kena check dalam ketiga-tiga baris. Ada 6, bagus. Ada 6, bagus. Tapi sini tak ada 6. Jadi kamu tak boleh bulat tengok sini 2 ada 8, tapi tengah tak ada 8. Kamu kena pilih di mana nombornya dalam ketiga-tiga barisan. Apakah nombor tersebut? 12. Pandai. Okey, kita ada 12. Kemudian kita ada nombor berapa? Kita ada nombor 24. Apa lagi? Dia nak berapa? Dia nak 5 gandaan sepunya pertama. Ada lagi tak nombor? Tiada. Jadi apa kamu kena buat di situasi ini? Kamu perlu sambung. Tak nampak kan? Kamu hanya nampak 2 sahaja gandaan sepunya pertama. Ada 12, ada 24. Kita perlukan 5 jawapan seperti yang dikehendaki oleh soalan. Jadi kamu akan terus sambung. 32, 34, 36, 38, berapa? 40. Tak nampak lah. Okey, cikgu gerakkan ke sini sikit. Okey. 42, 44, 46, 48. Tak tahu cikgu cukup atau tidak. Tak apa. Kita buat di sini 33, 36, 39, 4, 2. Betul tak? Okey. 45, 48, 51. Cukuplah, cukup dulu. 32, 36, 40, 44, 48, 52. Cukup dulu. Mari kita cari sekarang Ada nombor berapa? Nombor 36. Yes. Okey, next adalah nombor 48. Okey, kita cek ada berapa jawapan dah. 1, 2, 3, 4 jawapan saja. Tak cukup lagi. Kita kena cari lagi. Okey, carilah, cari. Okey, kita tak cukup lagi. Kita akan buat lagi. Tambah. Begitulah caranya. Okey, ini adalah kaedah. Tak apa. Kaedah-kaedah tu nanti cikgu cerita. Rahsia sikit dulu. Lepas 48 berapa? 50, 52, 54. Ada lagi tak? Banyak lagi. Oh, dah tak muat dah. Okey, tak apa. Kita sambung kat bawah. 54, 57, 60. Betul tak? 60, 63, 66 dan seterusnya. Yang ni 56, 60, 64 dan seterusnya. Okey, kita check next number. Okey, cikgu sambung kat bawah 56, berapa? 56, 58, 60. Ada lagi? Kita letak titik siap-siap. Apakah nombor seterusnya? 60, 60, 60. Selesai. Apakah 5 gandaan sepunya pertama seperti dikehendaki oleh soalan? Okey. Apakah 5 gandaan sepunya? What are the 5 common multiples of 2, 3 and 4? We have already found all the 5 answers. Ambil jawapan-jawapannya sekarang. Gandaan sepunya bagi 5 gandaan sepunya. 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4 adalah 5 first common. Okay, the first 5 common multiples of 2, 3 and 4 are, apakah nombor-nombor tersebut? 12, 24, 36, 48 dan 60. Selesai. Ini adalah jawapannya. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kita akan sambung dengan what is this? Okey, kita akan sambung dengan beberapa contoh di sini. Contoh soalan yang kau boleh terima.
Okey, contoh soalan yang akan diminta. Contoh sahaja, tak semestinya hanya ini yang akan keluar. Ini adalah beberapa di kalangan contoh yang popular lah dalam kalau kamu tengok dalam buku teks pun kamu ada soalan-soalan begini. Okey, soalannya adalah tentukan. Okey, tentukan sama ada or determine whether. Okey, kamu nak tentukan apa? Seperti yang cikgu dah beritahu sebelum, bila ada perkataan tentukan, jawapan mesti ya atau bukan. Okay, when you have the word determine, answer will surely be yes or no. Right? So, soalan nak tentukan sama ada 32 ni adalah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Okay, you have to determine whether 32 is a common multiple of 2 and 8. Ada 2 nombor di sini. Kamu buat secara berasingan, tentukan bila jawapannya lah ya atau bukan. Apa cara pengiraan, sama macam faktor sepunya dulu sama macam faktor sepunya. Kalau kamu ingat lagi, bila ada perkataan tentukan, but there is a word determine and it's a common multiple or common factor, like last time you studied in factorization. Okay, so you have to do a division to check. Okay, you have to do, anda perlu buat pembahagian. So ambil, selalunya kita ambil nombor besar, bahagi dengan apa nombor ni? 2. Ada apakah jawapannya? Okay, 16. Kan 16. Ada titik perpuluhan tak? Is there any remainder here? Is there any answer in decimal point? No, right? Answer is whole number. Jawapan dalam nombor bulat yang cantik di sini. Okay, bagaimana dengan nombor kedua? Okay, 32 bahagi 8, 32 divided by 8. The answer is 4. Okay, juga tiada perpuluhan. Cantik nombor bulat. Bila dua-dua dalam nombor bulat, maka jawapannya adalah ya. Oh, yes. Okay, senang sahaja kan? Okay, bagaimana jika 3 nombor diberi di sini? Sama je lah, apa yang susah sangat. 60 bahagi dengan 5, jawapannya adalah berapa? 60 bahagi 5, 12. 60 bahagi dengan berapa tu? Sorry. So, 60 bahagi dengan 15, jawapannya adalah 4. 60 bahagi dengan nombor ketiga adalah 24. Cikgu tak tahu nak bahagi. Tak apalah, kita buat dekat tepi. Tak ada masalah pun kan? Dapat berapa? 2, 48. Nampak macam kita ada masalah je kat sini. Apa ni? Ada baki. There is a remainder here. When you divide 60 divided by 24, you have a remainder here. So, tak payah nak selesaikan pun, kamu dah tahu jawapannya ya atau bukan. Answer is automatic, bukan or no. Okay, itu sahaja. Senang kan? Okay. Sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, ada lagi 2 contoh soalan yang cikgu ambil dari buku teks juga. Soalan dia bagi dalam bentuk bracket. Okay, dia bagi dalam bentuk kurungan. Kalau dia bagi kurungan, apa maksudnya? Kalau dia bagi dalam bentuk kurungan, apa maksudnya? Okey, contoh kalau kamu tengok dalam muka surat 40, buku teks kamu ada dalam latihan 2.2a lah. You can refer to that in your exercise book 2.2a. Okay, page number 40. Determine whether each of the following number is a common multiple of the list of number in bracket. Okay, bracket ataupun dalam bahasa Melayu, tentukan sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Kamu nampak tanda kurung? Ada senarai nombor di sini. Dia bagi satu nombor kat luar. Selalu ingat, mesti yang besar kat luar ni kamu bahagi dengan yang kecil. Soalan adalah tentukan sama ada gandaan sepunya atau bukan. Sama je macam tadi, tapi cuma yang ini 2 ni dia letak dalam bracket. Dia letak dalam tanda kurungan. Yang depan ni senanglah, dia tak payah melirik tulis panjang. Begini je dia tulis. So, buat macam tadi juga. Jangan kamu confuse. Jawapan 12, 72 divided by 12, answer is 9. Cantik whole number, the answer is here, yes. Okay, same thing here, 27 divided by 3 is 9. 27 divided by 6 is, there is a point there. Is it? 27 divided by 8 is also ada nombor perpuluhan. Kamu selesaikanlah kamu tulis, tengahkan kalkulator, tulis jawapan dia. Jawapan automatik adalah bukan or no. Alright?
Quite simple. Okay, finally we have moved to GSTK. Apa tu GSTK? Gandaan sepunya terkecil. Kalau dulu kita belajar pasal faktor sepunya terbesar. Kalau faktor sepunya terbesar, jangan panggil faktor sepunya terkecil. FSTB terbesar dan GSTK adalah yang terkecil. Cara buat, let me explain English first. This is called LCM, lowest common multiples. Okay, lowest common multiples, same like HCF. Okay, highest common multiple. A little difference, that's all. Okay, kita akan tengok apakah perbezaannya. Cara menyelesaikan sama je macam FSTB hari tu. Okay, the way you solve it, there are 3 methods just like HCF that I taught you in my previous video. Okay, kaedah pertama adalah kaedah penyenaraian. Kalau yang awal tu FSTB, kamu senaraikan segala faktor bagi nombor-nombor yang dinyatakan. Bagi ni pula kamu akan senaraikan semua gandaan sepunya lah. Okay, bagi nombor-nombor yang dinyatakan. Okay, penyenaraian, or you call it as the method of listing of the common multiples. Listing. Okay, you list down all the multiples. Okay, the second method is called as a repeated division, or dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pembahagian berulang. Repeated division is called in English, or there is another word for it. Okay, cikgu suka guna perkataan ini, algoritma, or in English we call it algorithm. Tulisan macam doktor kan? Tak apa. Alright, kita akan terus sambung. Okay, mana kita tadi Okay, kaedah kedua namanya adalah pembahagian berulang, or algoritma. In English we call it as algorithm. And the final method is called pemfaktoran perdana, or prime factorization. Pemfaktoran perdana, or prime factorization. Okay, prime factorization. Everything is in your textbook. Kalau kamu tak faham, kamu boleh rujuk buku teks. Masih tak faham, sila PM cikgu ya. Jangan kamu duduk macam tu je. Okay, the final one, I'm going to teach separately how to do all these 3 methods. Okay, using the same question. Okay, kita ada soalan yang sama, cikgu akan pecahkan dan tunjuk dalam ketiga-tiga kaedah yang dia minta ni. Okay, kaedah pertama adalah penyenaraian. Okay, the first method is called listing. Okay, come, let's do the first method over here. Okay, soalannya adalah 369. Jadi kamu tulislah gandaan bagi 3. Okay, you start with the multiples of 3, right? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dan sebagainya. Okay, 33. Okay, next kita ada 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. And then we have number 9. 9, 18, 27, 36, 54, dan seterusnya. Okay, dia nak GSTK. GSTK adalah gandaan sepunya terkecil. Okay, the question is asking for the lowest common multiple. Apakah gandaan sepunya di sini? Mari kita cari. Kita ada nombor 18. Lepas tu kita ada nombor berapa lagi? Kita ada nombor, mari cikgu letak satu lagi. Kita ada nombor 36. Dan kita ada banyak lagi kan? Okay, kita ada banyak lagi. Kita letak 3 titik. I'm not going to continue this. Sebab GSTK sangat senang. Dia nak gandaan sepunya terkecil. Lowest common multiple. Apa nombor yang terkecil di sini? Di kalangan jawapan yang kamu bulat. 18, 36 dan seterusnya. Yang terkecil adalah 18. So jawapan is 18. That's all. You don't go for more. Macam tadi panjang kan? Waktu kita buat gandaan gandaan sepunya. Nyatakan 5 gandaan sepunya. 5 gandaan sepunya. Soalan tadi. Soalan mana? Soalan ni. Nyatakan 5 gandaan sepunya pertama. Punyalah panjang melirik. Kamu buat, tak cukup lagi. Kena sambung. Sebab kamu kena cari bagi cukup berapa soalan minta. Soalan minta 5. Kamu kena cukupkan 5 yang sepunya. Panjang melirik kamu kena buat. Okey. Tapi bagi soalan GSTK, senang sahaja.
Pertama kali kamu nampak jawapan yang sama, sebenarnya kamu dah boleh berhenti, tak payah sambung banyak-banyak. Ini adalah kaedah penyenaraian, the listing method. Okay, you just find the common one, the least common. Okay, the lowest common multiple. 18 is the lowest common, so you take it. That's all. Okay, bagi soalan yang sama, kita akan cuba selesaikan menggunakan kaedah pembahagian berulang, algoritma. Ini yang cikgu paling suka. Kamu harus mahir dalam yang ni ya. Sebab selalunya kita akan guna kaedah ni. 3, 6, 9 mesti menggunakan ini pembahagian. You have to use this like division lah, right? So you use the same you start with small prime number, macam faktor FSTB. Kamu start dengan nombor perdana yang kecil di sini. Okey, tapi di sini tak semestinya. Kalau dalam FSTB, cikgu kata ketiga-tiga nombor mesti boleh ditikam dengan satu nombor yang sama. Bagi GSTK tidak. Okey, kamu boleh pilih mana-mana nombor yang kamu nak matikan. Katakan ada 3, 6, 9. Kamu nak matikan 6 ni. Kamu ambil 2 sahaja. Okey, 2. Kamu ambil 2. 3 tak boleh mati, 9 tak boleh mati. Okey, contoh cikgu ambil 2. Cikgu tunjuk di sini baru kamu nampak. 3 bahagi 2 tak boleh. Jadi, bila tak boleh, kamu turunkan sahaja nombor sini. Okey, jangan tekan calculator bagi letak sini point. Tak nak Bila tak boleh bahagi, you just put down. Okey, drag the number below. That's it. Stop. Move on to the next number. 6 divided by 2. 6 bahagi 2 adalah 3. Cantik. 9 bahagi 2 tak boleh buat ada point. Turunkan nombor itu di situ. Okay, next number will be ada 3, 3, 9. Okay, kamu nak matikan nombor apa? Katakan kamu nak guna 3. 3 bahagi 3 lah 1. 1, ada lagi 3. Matikan sampai kamu dapat 1. Jangan letak garis lagi. Okay, tak payah letak garis. Just ambil nombor yang di sisi. 2 kali 3 kali 3. Apakah jawapannya? 18. Sama macam kaedah penyenaraian tadi. Sama tak? Sama kan? It's just the same like the listing method you did just now. This is called the repeated division method or kaedah pembahagian berulang. Sama je jawapan, tapi kaedah ini paling senang kamu buat untuk nombor-nombor yang besar. Okey, tapi kamu kena tahu semua kaedah lah. Kalau soalan minta kaedah-kaedah tertentu, kamu perlu tahu macam nak selesaikan. And last one is okey, bagi contoh ni cikgu letak satu garis di sini. Okey, bagi contoh yang sama, contoh untuk kaedah kedua 3, 6, 9. Cikgu tak nak mula dengan 2. Cikgu saya nak mula dengan 3. Boleh, tak ada masalah. As long as nombor di sini adalah nombor perdana. Okey, 3 bahagi 3 adalah 1, 6 bahagi 3 adalah 2, 9 bahagi 3 adalah 3. Sekarang cikgu nak matikan 3 lagi sekali saya nak guna cikgu. Boleh? Okey, 2 tak boleh bahagi, kamu just tulis sebagai 2. 3 bahagi 3 adalah 1. Apa lagi tinggal? 2. 1, 1, 1. Dah habis, berhenti. Gandaan sepunya terkecil, kamu kena habiskan, tikam sampai kamu dapat 1, 1, 1 dekat bawah. Okey, terkecil. Faham Faham Nombor yang paling kecil apa? Jangan cakap kosong Nombor yang ada value. Nombor bulat yang ada value yang paling kecil adalah 1 kan. Jadi kamu berhenti bila dapat 1. So ambil nombor di sisi 3 kali 3 kali 2. Sama je macam tadi, 18 jugalah jawapannya. Okey? Faham Sekarang kita akan bergerak ke langkah ketiga. Kaedah ketiga. Kaedah ketiga is called prime factorization or in bahasa pemfaktoran perdana. Okey, ini pun sama dalam FSTB, cikgu dah ajar. Kita ada nombor 3 letak, kita ada nombor 6 kita letak, kita nombor 9 letak. Okey, kita ambil 3, kita pecah. Apa kali apa dapat 3. Dan nombor yang boleh letak hanya nombor perdana. Kalau kamu kata ini 1 dengan 3, 1 tak payah letak. Ini tak payah pecah pun. Kamu terus letak 3 saja. Sebab melibatkan nombor 1 dan 1 adalah bukan perdana. Okay. Next, you move on to number 6. Pecahkan 6. 1 jangan letak 6 kalau kamu pecah. Apa kali apa dapat 6. 2 kali 3. Ni dah kecil dah. Comel. Kan? Kamu letak, jangan terus letak 2 kali 3. Okay. Sama metodnya macam FSTB hari tu. Mesti kena letak di bawah rumah yang sama. 2, 3, kamu letak di sini 3 dulu, baru kamu letak 2. Faham Next kita ada 9. Okey, 3 kali 3 9 dah kecil, cukup. 3 boleh letak sini, lagi 1 3 tak boleh letak sini, buka rumah baru dekat tepi. Faham? Okey, sekarang
Kalau faktor sepunya terbesar itu, if that day in HCF, okay, you just have to take nombor yang berisi penuh, yang berisi padat. Okay, the number that is filled in every row only you have to take for HCF the other day lah. But today, okay, hari ini kita belajar GSTK or lowest common multiple. You have to take everything. Okay, kali ni semua orang akan turun padang. Okay, orang rumah pertama turun, orang rumah kedua turun, orang rumah ketiga pun turun. 3 kali 2 kali 3 dapat 18. Sama balik jawapannya seperti kaedah-kaedah yang tadi kamu buat. Selesai. Okey, so ini sahaja untuk keadaan sepunya terkecil. Kita ada satu lagi subtopik iaitu menyelesaikan masalah. Dan cikgu akan sambung sebentar lagi. Terima kasih.